Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad al-Fatihi lima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala, amma ba'd. Yang mulia lagi saya hormati Pesuruh Jaya Polis Datuk Paduka Sri Haji Muhammad Irwan bin Haji Hambali, Yang mulia Timbalan Pesuruh Jaya Polis Datuk Sri Pahlawan Sulaiman bin Ali Din, Yang amat mulia Penolong Kanan Pesuruh Jaya Polis Pangeran Anak Haji Muhammad Saifullah bin Pangeran Indra Setia Sahibul Karib Pangeran Anak Haji Idris, Yang mulia pegawai-pegawai kanan, pegawai-pegawai jemputan, pegawai-pegawai dan anggota pasukan polis di Raja Brunei sekalian. Dalam era mutaakhir ini, pihak polis juga banyak mendepani kes-kes curi, kes-kes rompak dan pecah rumah. Pencuri perompak masuk ke dalam rumah, ke dalam kedai, ke dalam restoran, malah ke dalam masjid untuk mencuri. Seperti sekarang ini, rumah, kedai-kedai dan bahkan masjid tidak lagi selamat dari pencerobohan dan pencurian. Ini episod lain. Episod lain. Tapi mustahak untuk kita sama-sama. Pada tahun 80-an dahulu, di Brunei Darussalam pernah berlaku kejadian luar biasa di mana tabung-tabung masjid turut dicuri. Ada di antara kita nih yang ingat kejadian itu. Bukan sebuah masjid yang mengalami kecurian, malah boleh dikatakan kebanyakan masjid di seluruh negara, bukan di daerah Brunei sahaja. Yang anehnya, pencuri masuk bukan sahaja melalui pintu atau jendela, malah dengan menebuk atap masjid, masuk daripada atas atap masjid ke dalam masjid. Kejadian ini berterusan, berlaku berulang-ulang kali, menjadikan para imam pada masa itu risau dan kehabisan ikhtiar. Saya pada ketika itu bertugas di bahagian Qadi Besar selaku pemangku timbalan Qadi Besar.
Saya mengumpulkan imam-imam. Masa itu imam-imam orang tua-tua banyak. Bukan macam imam-imam kita ni sekarang ni. Orang-orang muda, orang-orang berijazah. Tapi dulu imam-imam tua banyak. Saya kumpulkan mereka itu ke pejabat untuk membincangkan perkara ini. Mana-mana masjid yang terkena musibah, imam-imamnya akan bercerita memberitahu perkara-perkara yang dialami. Ada yang memberitahu masjidnya walaupun sudah dikunci pada malam hari, namun tetap dapat dimasuki oleh pencuri melalui jendela, dan ada lagi yang memberitahu pencuri masuk melalui lubang atap yang ditebuk oleh pencuri sendiri. Padahal pihak polis sudah sedia tahu. Mereka berkawal dan meronda. Tetapi macam mana pencuri-pencuri ini masih tetap lulus bermaharajalela. Jadi, apa lagi yang patut kita lakukan? Apa lagi yang patut kita lakukan selain mengadu kepada Allah bahawa rumahnya masjid, rumah Allah masjid telah dan sedang dicemari oleh jenayah curi. Lalu dengan izin Allah Subhanahu wa taala juga saya teringat kepada surah Ad-Duha. Saya pun anjurkan kepada imam-imam supaya di masjid membaca surah Ad-Duha 7 kali ketika terbit matahari selepas sembahyang subuh. Jangan balik awal, tunggu terbit matahari, baca kata saya 7 kali surah Ad-Duha dan 7 kali ketika terbenam matahari setelah masuk waktu maghrib. Seorang imam bertanya, saya ingat, apa munasabahnya Ustaz kita membaca surah Ad-Duha? Apa munasabahnya? Lalu saya pun menerangkan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, maksudnya barang siapa yang membaca surah Ad-Duha sebanyak 7 kali ketika terbit matahari dan 7 kali ketika terbenam matahari, maka orang itu tidak akan kehilangan apa-apa. Itu satu. Orang itu tidak akan kehilangan apa-apa. Itu satu. Yang kedua, tidak siapapun orang jahat akan dapat bersembunyi daripadanya. Maknanya, insya-Allah kita akan tahu siapa orang jahat. 3. Isi rumahnya tidak akan dicuri. Tidak akan ada kecurian dalam rumahnya. 4. Tidak akan berlaku kebinasaan dalam rumahnya. 5. Dia tidak akan didatangi oleh wabak dan ta'un. 6.
tiap-tiap pencuri dan pendatang yang berniat jahat untuk menghampiri rumahnya akan mendapati bahawa pagar yang kokoh daripada besi dan tidak akan dapat ditembusi akan berlaku di sekeliling rumahnya. Dan pencuri atau penjahat yang akan mendatangi rumahnya tidak menemui jalan untuk menuju ke rumahnya. Itu lebih kurang maksud hadis mengenai dengan surah Ad-Duha. Ini saya suruh kepada imam-imam. Lepas itu mereka balik. Saya berpesan, mesti buat. Tolong buat. Jangan tidak-tidak. Seminggu kemudian, saya memanggil pula imam-imam itu untuk mendengarkan laporan mereka masing-masing. Alhamdulillah, banyak-banyak syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Semua imam-imam memberitahu bahawa keadaan adalah baik-baik sahaja. Tiada satu pun kejadian curi berlaku di masjid lagi. Sadaqa Rasulullah. Maha benarlah perkabaran Nabi sallallahu alaihi wasallam mengenai fadilat surah Ad-Duha ini. Nah, kalau begitu mari saudara-saudara, saudari-saudari dalam pasukan polis dan juga orang awam, kita manfaatkan surah Ad-Duha ini. Di samping kita baca dalam sembahyang, kita ni manfaatkan juga surah ini untuk melindungi rumah-rumah kita. Dan bagi orang-orang yang berkedai, berestoran, untuk melindungi kedai-kedai dan restoran-restoran mereka daripada kecurian, daripada rompakan, malah dari wabak dan taun. Subhanallah, la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Surah Ad-Duha. Semua orang barangkali biasa baca dalam sembahyang. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wad-duha wal-laili idza saja. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَى وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. Sadaqallahul azim. Hafalkan ayat ini, hafalkan surah ini, biar dia mantap dalam dada kita. Siapa yang belum hafal, sila hafal. Tolong hafal. Kalau kita hafal, berarti surah ini
Dia sudah ada dalam dada kita. Kemanapun kita berada, dia tetap ada dalam dada kita. Itu kedudukan orang yang hafal Al-Quran. Tapi kita tidak menghafal 30 juzuk. Kita menghafal ayat-ayat tertentu. Seperti Ad-Duha. Hafal. Jangan tinggalkan. Ini khazanah. Khazanah. Besar artinya. Keuntungan besar bagi kita. Siapa yang menghafal ayat-ayat seperti ini? Selain surah Ad-Duha, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, dalam Al-Quran ayat apakah yang paling agung?" Wahai Rasulullah, dalam Al-Quran ayat apakah yang paling agung? Menjawab Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayat Al-Kursi. Nah, ini satu lagi. Sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, ayat apakah yang paling agung dalam Al-Quran?" Nabi menjawab, ayat Al-Kursi. Ayat Al-Kursi adalah ketua segala ayat. Ayat Al-Kursi adalah penghulu segala ayat. Dibutirkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam antara lain mengenai ayat Al-Kursi. Satu, ia juga dinamakan ayat Al-Harisah. Ayat Al-Kursi dinamakan juga ayat Al-Harisah. Apa makna ayat Al-Harisah? Yaitu ayat pengawal. Ayat pengawal. Ayat yang bertindak untuk mengawal pembacanya dari segala keburukan dan kejahatan. Telah diriwayatkan bahawa Abdurrahman bin Auf adalah seorang sahabat yang kaya raya. Beliau apabila memasuki rumah, beliau pasti membaca ayatul kursi di keempat-empat penjuru rumahnya. Mengapa? Mengapa Abdurrahman bin Auf suka membaca ayat Al-Kursi apabila masuk ke dalam rumahnya? Membaca bukan sekali, tapi membaca keempat-empat penjuru rumah. Tentu saja Abdurrahman bertujuan untuk mengawal rumah dan hartanya yang sekian banyak itu dengan ayat Al-Kursi. Ya, masa itu bank belum ada untuk menaruh usin, menaruh barang-barang berharga. Peti kebal belum ada. Orang menyimpan harta, menyimpan uang hanya di dalam rumah lah. Jadi Abdurrahman bin Auf
menunjukkan satu contoh cara mengawal harta, yaitu dengan membaca ayat Al-Kursi ke empat penjuru rumahnya. Dua, ayat Al-Kursi juga dinamakan ia sebagai ayat Ad-Dafi'ah. Ad-Dafi'ah artinya penghalang atau pendinding atau penolak kejahatan. Itu arti Ad-Dafi'ah. Jadi barang siapa yang membaca ayat ini, dijamin insya-Allah dia akan terdinding atau terhalang dari didatangi oleh bala bencana dan akhlak yang buruk. Yang ketiga, ayat Al-Kursi juga dinamakan Ayatul Muhsinah. Arti Ayatul Muhsinah ialah kubu atau ayat perisai. Nabi SAW diriwayatkan membaca ayat Al-Kursi pada tiap-tiap hari sebanyak 7 kali dengan tujuan untuk memperisai diri baginda dengan ayat ini. Ada satu hikayat menyebut seorang lelaki ahli perniagaan membawa barang-barang perniagaannya yang begitu banyak untuk diniagakan. Dia keluar dari negerinya Mesir ke negara lain dengan mengharung padang pasir yang luas. Tanpa disadarinya, dia sedang diikut oleh penyamun. Penyamun ini bermaksud akan merompaknya pada malam hari apabila peniaga itu berhenti rehat dan tidur. Jalan dari Mesir melalui padang pasir yang luas, mungkin berjalan berhari-hari, bukan macam kita sekarang dengan kapal terbang, dengan kereta api, sekejap saja sampai. Ini tidak. Maka malam pun tiba. Peniaga berhenti dari meneruskan perjalanan untuk tidur, rehat. Sebelum tidur, peniaga mengemaskan barang-barangnya, menghampirkan barang-barangnya di dekatnya sambil membaca ayat Al-Kursi. 6 penjuru berkeliling. Tadi Abdul Rahman bin Auf 4 penjuru saja rumahnya. Tapi peniagaan ini membaca sebelum dia tidur 6 penjuru mengelilingi barang-barang perniagaannya juga. Setelah selesai membaca, barulah dia tidur. Maka ketika itulah penyamun bergerak menghampirinya untuk menyamun. Tetapi penyamun mendapati peniaga dan barang-barangnya dikelilingi oleh pagar yang kokoh, yang tidak mungkin untuk dapat ditembusi, menjadikan rancangan penyamun untuk menyamun gagal. 100% gagal. Apabila menjelang siang,
Peniaga meneruskan pula perjalanan dan tetap diikuti dari belakang oleh penyamun untuk menunggu malam lagi. Setelah malam, peniaga berhenti pula dan tetap membaca ayat Al-Kursi sebelum tidur. Setelah peniaga diyakini sudah tidur, penyamun pun bergerak datang untuk menyamun. Namun tetap gagal lagi karena peniaga didapati tetap dikelilingi oleh pagar yang kokoh. Peristiwa ini berlaku berulang-ulang kali sehingga peniaga pada akhirnya dapat sampai dengan selamat ke tempat yang dituju, terlepas daripada bahaya samun oleh penyamun berkat dan mukjizat ayat Al-Kursi. Ini bukan cerita rekaan. Ini bukan cerita rekaan, tetapi kejadian yang benar-benar berlaku, yang tiada siapapun menyangkalnya sejak berabad-abad lagi. Para hadirin yang saya hormati, banyak lagi hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengkhabarkan tentang kelebihan ayat Al-Kursi itu. Di antaranya baginda bersabda, ini semua khazanah. Di antaranya baginda bersabda lagi, ma quri'at hadhil ayah fi darin illa hajaratha syayatinu 30 yawman wala yadkhuluha sahirun wala sahiratun 40 laylah. Artinya lebih kurang, tidak membaca, tidak dibaca di dalam rumah ayat Al-Kursi, melainkan lari para syaitan meninggalkan rumah itu selama 30 hari. Dan tidak akan masuk ke dalamnya, ke dalam rumah itu, ahli sihir lelaki dan ahli sihir perempuan selama 40 malam. Masya Allah. Cuma dengan sekali baca sahaja ayat Al-Kursi, 30 hari syaitan terhalang dari mendatangi rumah kita, dan 40 malam ahli sihir lelaki dan ahli sihir perempuan tidak dapat masuk ke dalam rumah kita. Bayangkan. Bayangkan kalau kita membaca pada tiap-tiap hari. Kita membaca tiap-tiap hari, bayangkan. Sudah tentu 30 plus 30 hari dan 40 plus 40 plus 40 malam. Syaitan dan ahli sihir tidak ada peluang untuk mengganggu kita, untuk masuk ke dalam rumah kita. Allahu Akbar. Inilah mukjizat ayat Al-Kursi. Orang takut kepada ahli sihir. Takut tidak cukup, bertutup pintu, bertutup jendela tidak cukup. Kita mustahak ingat bahawa syaitan adalah musuh Allah dan musuh kita semua. Kejahatan syaitan kita tidak nampak. Karena itu sangat sukar untuk menghadapinya. Tetapi alhamdulillah,
Allah dengan kemurahannya sudah menyediakan pendinding, yaitu zikir dan Al-Quran. Dan dari Al-Quran itu antaranya ialah ayat Al-Kursi. Begitu juga kejahatan ahli sihir. Kejahatan ahli sihir mudah untuk memperdayakan kita. Tetapi arahan Nabi, baca ayat Al-Kursi, nanti ahli sihir tidak akan mampu untuk mendekati kita. Semua cukup. Ini namanya kubu ketuhanan. Ayat Al-Kursi adalah kubu ketuhanan. Jika kita tidak memakai kubu ini, syaitan akan senang-senang sahaja masuk menyesatkan kita dengan kita tidak menyadarinya. Karena syaitan bukan menarik tangan kita untuk membawa kepada kejahatan. Bukan. Syaitan tidak menarik tangan kita. Tetapi syaitan cuma membisikkan ke dalam hati hasutan, dorongan, arahan, galakan supaya kita melakukan kejahatan. Berkata syaitan, membisikkan ke dalam hati kita, hei fulan, disiplin adalah karut semata-mata, menyekat kebebasanmu. Oleh itu, langgar saja disiplin. Maka kita pun terjebak melanggar disiplin. Atau bisik syaitan lagi, hei fulan, jika ada peluang, ada kesempatan, tidak ada salahnya untuk menerima sogokan rasuah. Lalu kita pun melakukan rasuah. Atau berbisik lagi syaitan, hei fulan, bukankah engkau memiliki kuasa? Inilah masanya untuk engkau menggunakan kuasa itu sekehendakmu. Lalu kita pun menyalahgunakan kuasa. Dan lain-lain lagi. Bisikan syaitan boleh berlaku di dalam hati kita tanpa disedari, tanpa kita sedari. Dan bisikan itu biasanya diikut oleh orang yang dibisik tanpa kita sedari. Begitulah licin dan jahatnya syaitan menghasut manusia. Tetapi dengan ayat Al-Kursi dibaca untuk jadi pakaian kita, insya-Allah syaitan akan berundur lari dan kita pun selamat. Tiap-tiap kita mempunyai tugas dan tanggung jawab yang berat lagi susah. Tugas dan tanggung jawab pasukan polis, tentera dan bomba amat mencabar. Kerja polis menangani jenayah susah, bukan tidak susah. Kerja tentera menangani keselamatan susah. Kerja bomba menangani aduan-aduan dan kebakaran susah, amat susah. Jadi apa nak buat? Apa para polis, para tentera, para pasukan bomba buat untuk mengatasi
kesukaran dan kesusahan ini. Adakah kita patut lari dari tugas dan tanggung jawab? Tidak. Tidak boleh. Tetapi cuba-cubalah kita menagih pertolongan gaib daripada Allah Subhanahu wa taala. Di sini cara ini barangkali orang jarang-jarang terpikir atau teringat. Mari kita lihat riwayat Sayyidina Ali karramallahu wajhah adalah seorang yang sangat sibuk dengan kerja-kerja membangun ummah dan kerja-kerja menegakkan agama. Sayyidina Ali adalah seorang yang sangat sibuk. Yang sangat sukar melalui kerja-kerjanya membangun ummah dan menegakkan agama. Beliau lalu diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bagaimana untuk semua urusan yang dilakukannya akan dapat ditangani dengan mudah dan ringan. Cuba kita perhatikan baik-baik. Nabi mengajar Sayyidina Ali karramallahu wajhah bagaimana untuk mengatasi kesukaran dan kesusahan dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab. Nabi sallallahu alaihi wasallam pun bersabda kepada Sayyidina Ali karramallahu wajhah, "Idza aradta hajatan faqra ayat al-kursi thumma abda' birijlikal yumna." Maksudnya, jika engkau mempunyai sesuatu hajat wahai Ali, mempunyai sesuatu kerja wahai Ali, mempunyai sesuatu urusan susah wahai Ali, maka engkau bacalah ayat Al-Kursi, kemudian mulailah engkau melangkah dengan kaki kanan. Berkata Al-Imam Al-Kufi rahimahullah bahwa fatwa Rasulullah ini adalah mujarab tanpa diragukan lagi, bahwa barang siapa yang membaca ayat Al-Kursi, niscaya Allah akan memberinya kemudahan dan keringanan dalam segala urusan. Jadi semua ayat Al-Kursi jadi mengapa kita tidak tersuntik ini? Semua orang mesti hafal, perlu hafal ayat Al-Kursi. Kalau belum hafal, usahakan hafal. Cara kalau nak menghafal sesuatu ayat, baca bersurat, baca selalu, hari-hari baca. Nanti dengan sendirinya insya Allah boleh hafal. Allah Ta'ala akan beri kehafalan. Tapi syaratnya baca selalu. Hatta surah Yasin.
Kalau kita baca selalu, baca selalu, bukan saja lancar, insya Allah akan hafal. Apabila kita hafal ayat Al-Kursi, insya Allah kalau boleh hafal surah Yasin, bermakna dua ayat ini, dua surah ini sudah ada mantap di dalam dada kita. Kita sudah berkawan, kita sudah ada pagar, kita sudah ada perisai. Dan Nabi suruh gunakan dengan membacanya. Jangan simpan saja dalam dada, baca juganya. Itulah cara yang mungkin ramai orang mencuaikan, tidak menghayatinya, tidak mengamalkannya. Nah, kalau begitu, tidakkah sangat bagus jika tiap-tiap kerja yang akan dibuat oleh pasukan polis, seperti kerja meronda, kerja memburu dan menangkap penyamun, kerja menumpaskan sedikit dadah, kerja menangani penyeludupan barang-barang terlarang dan lain-lain, sebelum bergerak mustahak dibaca terlebih dahulu ayat Al-Kursi, dan kemudian jangan lupa melangkah dengan kaki kanan dahulu. Senang. Kalau kita buat ini, berarti kita memakai ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Betapa hebatnya tu, betapa untungnya kita. Orang tidak nampak nilai, memang tidak nampak nilai. Tetapi nilai itu kita perolehi secara tidak disedari. Dan perkara yang sama juga itu bagi pihak polis. Perkara yang sama juga elok juga dibuat oleh pasukan tentera dan pasukan bomba dan juga pihak kastam dan excise. Dengan mereka itu bertabarruk, mengambil berkat membaca ayat Al-Kursi dan melangkah dengan kaki kanan setiap hendak melaksanakan sebarang operasi masing-masing. InsyaAllah habis kita akan diberikan keringanan dan kemudahan serta juga keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya rasa sudah cukup panjang saya ini. Setakat ini sahaja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad al-Fatihi lima ughliqa wal khatim lima sabaqa nasiril haqq بالحق